Pada tahun 2006, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dijangka oleh sesiapa pun. Sebuah negara kecil di Timur Tengah berjaya bertahan selama 34 hari menghadapi salah satu tentara paling moden di dunia. Negara itu ialah Lubnan, dan rahasia ketahanan mereka tersembunyi jauh di bawah tanah. Lebih daripada 500 terowong bawah tanah telah dibina dalam keadaan yang sangat rahasia selama bertahun-tahun lamanya. Terowong-terowong ini bukan sekadar lubang di dalam tanah yang digali secara rawa. Ia adalah rangkaian kejuruteraan yang sangat kompleks, dilengkapi dengan sistem pengudaraan, komunikasi, dan logistik yang mengagumkan. Geografi Lubnan sendiri memberikan kelebihan semula jadi yang luar biasa untuk pembinaan terowong. Pergunungan Lubnan yang terdiri daripada batu kapur keras menjadikan struktur bawah tanah ini sangat kukuh dan sukar untuk dimusnahkan. Lembah Bekaa yang terletak di antara dua barisan pergunungan menjadi lokasi strategik utama. Kawasan selatan Lubnan pula mempunyai tanah berbukit yang memudahkan pembinaan pintu masuk tersembunyi di cerun-cerun bukit. Menurut pakar ketenteraan antarabangsa, beberapa terowong ini mencapai kedalaman sehingga 40 meter di bawah permukaan tanah. Pada kedalaman sebegitu, kebanyakan bom konvensional tidak mampu menembusinya. Satu perkara yang ramai orang tidak tahu ialah inspirasi terowong ini datang dari pelbagai sumber sejarah. Strategi perang bawah tanah sebenarnya telah digunakan sejak zaman Perang Dunia Pertama lagi. Namun, apa yang membezakan terowong Lubnan ialah tahap kemodernannya yang sangat tinggi. Ia menggabungkan teknologi modern dengan pengetahuan tempatan tentang geologi kawasan tersebut secara sangat bijak. Pembinaan terowong ini dipercayai bermula sejak awal tahun 1990-an, selepas konflik-konflik sebelumnya. Pengalaman pahit peperangan mengajar rakyat Lubnan bahawa pertahanan bawah tanah adalah kunci kelangsungan hidup. Setiap terowong mempunyai pelbagai pintu masuk dan keluar yang tersebar di kawasan yang luas. Ini bermakna walaupun satu pintu masuk ditemui dan dimusnahkan, rangkaian terowong masih boleh berfungsi dengan berkesan. Dari sudut kejuruteraan, pembinaan terowong di kawasan pergunungan Lubnan memerlukan kepakaran yang sangat tinggi. Jurutera tempatan dan antarabangsa percaya bahawa proses pengorekan dilakukan secara berperingkat selama bertahun-tahun. Bahan binaan seperti konkrit bertetulang digunakan untuk mengukuhkan dinding dan siling terowong supaya tahan gegaran. Sistem pengudaraan di dalam terowong ini juga direka dengan sangat teliti dan canggih. Pipe-pipe udara disembunyikan di dalam batuan semula, jadi supaya tidak dapat dikesan dari udara. Tanpa sistem pengudaraan yang baik, terowong sedalam itu tidak mungkin boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Salah satu aspek yang paling mengagumkan ialah sistem komunikasi di dalam terowong tersebut. Kabel gentian optik digunakan kerana ia tidak mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang boleh dikesan oleh teknologi pengintipan moden. Ini membolehkan komunikasi berterusan walaupun di bawah serangan udara yang paling hebat sekalipun. Laporan daripada pelbagai sumber perisikan menunjukkan bahawa terowong ini juga dilengkapi dengan kemudahan perubatan asas. Bilik-bilik kecil di dalam terowong berfungsi sebagai klinik kecemasan untuk merawat yang cedera semasa konflik berlaku. Bekalan ubat-ubatan dan peralatan perubatan disimpan di lokasi-lokasi strategik di sepanjang rangkaian terowong ini. Dari perspektif ketenteraan, terowong-terowong ini mengubah sepenuhnya dinamik peperangan moden di rantau tersebut. Tentera Israel yang bergantung kepada keunggulan udara mendapati bahawa bom dan peluru berpandu mereka tidak berkesan terhadap sasaran bawah tanah sedalam ini. Teknologi satelit dan drone pengintip yang paling canggih pun menghadapi kesukaran besar untuk mengesan dan memetakan rangkaian terowong yang begitu luas. Kelebihan teknologi udara yang selama ini menjadi tulang belakang strategi ketenteraan Israel, tiba-tiba menjadi kurang relevan dalam menghadapi ancaman bawah tanah. Pada Perang 2006, tentera Israel menggunakan apa yang mereka panggil sebagai bom penembusi bunker yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat. Bom GBU-28 yang seberat hampir 2.300 kg direka khusus untuk menembusi struktur bawah tanah yang kukuh. Namun, kebanyakan terowong Lubnan dibina pada kedalaman dan sudut yang menjadikan bom ini kurang berkesan berbanding jangkaan asal. Faktor geologi semula, jadi pergunungan Lubnan memberikan lapisan perlindungan tambahan yang tidak boleh ditembusi dengan mudah oleh sebarang senjata konvensional. Yang lebih menarik lagi ialah cara terowong ini digunakan bukan sahaja untuk pertahanan, tetapi juga untuk serangan balas. Pejuang-pejuang boleh bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa dikesan oleh pesawat pengintip di atas. Mereka boleh muncul secara tiba-tiba di belakang garisan musuh, melancarkan serangan, dan kemudian hilang semula ke dalam tanah. Strategi ini dikenali sebagai taktik gerila bawah tanah, dan ia terbukti sangat berkesan dalam konflik asimetri.
Sebuah kajian yang diterbitkan oleh Institut Kajian Strategik Antarabangsa di London menganggarkan kos pembinaan rangkaian terowong ini bernilai ratusan juta dolar. Pembiayaan ini dipercayai datang dari pelbagai sumber, termasuk sumbangan dan sokongan dari negara-negara sekutu di rantau ini. Apa yang menakjubkan ialah bagaimana sebuah organisasi, bukan negara, mampu melaksanakan proyek infrastruktur bawah tanah sebesar ini. Ini menunjukkan tahap perancangan jangka panjang dan disiplin organisasi yang sangat tinggi serta luar biasa. Video ini dibina berdasarkan kajian dan sumber-sumber yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan maklumat, bukan untuk menyokong atau menentang sebarang pendirian politik. Rakyat Lubnan secara umumnya melihat terowong ini sebagai simbol ketahanan dan keberanian negara mereka yang kecil tetapi penuh semangat. Bagi mereka, terowong ini bukan sekadar struktur ketenteraan, tetapi merupakan bukti bahawa rakyat Lubnan tidak akan pernah menyerah walau menghadapi tekanan sebesar mana sekalipun. Semangat ini berakar umbi dalam sejarah panjang Lubnan sebagai negara yang sentiasa berdepan dengan cabaran dan ancaman luar. Kebanggaan ini merentasi sempadan agama dan kaum, menyatukan rakyat Lubnan dalam identiti kebangsaan yang unik dan tersendiri. Dari sudut undang-undang antarabangsa, penggunaan terowong bawah tanah dalam konflik bersenjata menimbulkan pelbagai perdebatan yang kompleks dan berterusan. Pihak Israel berhujah bahawa terowong ini merupakan ancaman keselamatan yang serius terhadap kedaulatan dan rakyat mereka. Sebaliknya, pihak Lubnan berpendapat bahawa pembinaan terowong adalah hak mereka untuk mempertahankan tanah air daripada pencerobohan asing. Kedua-dua pihak mempunyai hujah masing-masing dan masyarakat antarabangsa masih belum mencapai kata sepakat mengenai isu ini. Teknologi yang digunakan dalam pembinaan terowong Lubnan dipercayai telah mengalami peningkatan yang sangat ketara sejak generasi pertama dibina pada tahun 1990-an. Generasi awal terowong adalah agak mudah dan ringkas, hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara semasa serangan udara. Namun, generasi terkini dipercayai dilengkapi dengan sistem elektrik bebas, penapis udara bertekanan tinggi, dan pintu kalis letupan yang sangat canggih. Evolusi ini menunjukkan proses pembelajaran berterusan yang diperolehi daripada setiap konflik yang pernah dilalui oleh Lubnan sepanjang dekad-dekad yang lalu. Satu fakta yang jarang diketahui umum ialah bahawa beberapa terowong ini mempunyai kapasiti penyimpanan senjata dan peluru yang sangat besar. Gudang-gudang bawah tanah ini direka supaya tahan suhu dan kelembapan yang stabil untuk memastikan senjata kekal dalam keadaan baik. Sistem pengangkutan dalaman menggunakan reel kecil atau troli manual membolehkan pemindahan bekalan dilakukan dengan cepat dan cekap. Ini bermakna operasi ketenteraan boleh diteruskan untuk jangka masa yang lama, walaupun di bawah kepungan dan sekatan yang ketat. Pakar ketenteraan dari seluruh dunia telah mengkaji fenomena terowong Lubnan dengan penuh minat dan kekaguman profesional. Kolonel Andrew Exum dari Tentera Amerika Syarikat pernah menulis bahawa terowong ini merupakan salah satu cabaran terbesar dalam peperangan moden abad ke-21. Beliau menyatakan bahawa tiada penyelesaian teknologi mudah untuk menangani ancaman bawah tanah yang begitu sophisticated dan meluas. Kajian-kajian akademik dari universiti-universiti terkemuka dunia turut menyoroti bagaimana terowong ini telah mengubah doktrin ketenteraan secara fundamental. Israel sendiri terpaksa membangunkan teknologi baru, khusus untuk mengesan dan menetralkan terowong bawah tanah ini. Sistem pengesan seismik, radar penembusan tanah, dan penderia akustik telah digunakan dengan pelbagai tahap kejayaan yang berbeza-beza. Namun, keadaan geologi Lubnan yang sangat kompleks dengan banyak gua semula jadi dan lapisan batuan yang pelbagai, menyukarkan pembezaan antara terowong buatan manusia dan formasi semula jadi. Ini menjadikan usaha pengesanan sebagai satu tugasan yang sangat mencabar dan memerlukan sumber yang amat besar. Kesan psikologi terowong ini terhadap moral tentera Israel juga tidak boleh dipandang remeh atau diabaikan begitu sahaja. Tentera yang terlatih untuk berperang di udara terbuka mendapati diri mereka menghadapi musuh yang tidak kelihatan dan boleh muncul dari mana-mana arah pada bila-bila masa. Ketidakpastian ini mewujudkan tekanan mental yang luar biasa besar, menjejaskan keupayaan membuat keputusan di medan perang. Dalam banyak kes, pasukan tentera terpaksa bergerak dengan sangat perlahan dan berhati-hati kerana bimbang akan serangan mengejut dari bawah tanah. Di sebalik kejayaan strategik terowong ini, terdapat juga kisah pengorbanan dan penderitaan rakyat Lubnan yang perlu diceritakan secara adil dan saksama. Pembinaan terowong di kawasan berpenduduk menimbulkan risiko kepada orang awam yang tinggal berhampiran, terutama ketika terowong menjadi sasaran serangan.
Ribuan keluarga Lubnan terpaksa berpindah dari rumah mereka akibat konflik yang berterusan selama berdekat-dekat lamanya. Kos kemanusiaan perang ini amat tinggi bagi kedua-dua pihak, dan keamanan kekal menjadi impian yang masih belum tercapai sehingga hari ini. Pada masa kini, perkembangan terowong Lubnan terus menjadi subjek perbincangan hangat di kalangan penganalisis ketenteraan dan diplomatik antarabangsa di seluruh pelosok dunia. Ada yang berpendapat bahwa terowong ini telah berjaya mewujudkan keseimbangan kuasa yang baharu di rantau Timur Tengah yang selama ini didominasi oleh kuasa-kuasa besar. Yang lain pula berhujah bahwa kewujudan terowong ini sebenarnya menghalang proses perdamaian dan meningkatkan ketegangan yang sedia ada. Apa yang pasti ialah terowong-terowong ini telah menulis semula buku teks strategi ketenteraan moden untuk generasi akan datang secara keseluruhan. Akhir kata, kisah 500 terowong bawah tanah Lubnan ini mengajar kita satu pengajaran yang sangat penting tentang daya cipta dan ketahanan manusia yang tiada batasnya. Sebuah negara kecil dengan sumber terhad telah membuktikan bahwa teknologi canggih dan kekuatan ketenteraan konvensional bukanlah satu-satunya penentu kemenangan dalam peperangan moden. Lubnan, dengan segala kekurangan dan cabarannya, telah menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juang dan kebijaksanaan strategik mampu mengimbangi sebarang kekurangan material dan teknologi. Dan mungkin, pelajaran terbesar daripada semua ini ialah bahwa keamanan yang sejati hanya boleh dicapai melalui dialog dan persefahaman, bukan melalui peperangan dan kemusnahan yang hanya membawa penderitaan kepada semua pihak.